Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Saya Bumawin bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 25 Januari. Kemeriahan sambutan Tahun Baharu Cina di Miri begitu istimewa dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib yang membuat kunjungan ke kediaman beberapa kenamaan semalam. Terdahulu Tun Pehin Sri Taib dan rombongan memulakan kunjungan ke kediaman tokoh korporat Tan Sri Yeoh Teck Seng. Ketibaan Tun Pehin Sri Taib serta rombongan disambut meriah dengan persembahan tarian singa serta pukulan gong. Majlis diteruskan pula dengan upacara Yi Sang iaitu sajian tradisi masyarakat Cina yang menjadi hidangan wajib tiap kali sambutan Tahun Baharu Cina. Turut serta mengiringi Yang di-Pertuan Negeri dan isteri adalah Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin dan isteri, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rozi Yunus serta Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Tun Pehin Sri Taib juga berkesempatan mengunjungi kediaman Datuk Sri Lee serta menghadiri jamuan malam bersempena Tahun Baharu Cina di kediaman tokoh korporat Tan Sri Ling Cheong Ho di Luak Bay Miri. Isteri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib semalam menyerahkan sumbangan kepada anak-anak yatim dan golongan memerlukan dalam program Majlis Jalinan Kasih Tahun Baharu Cina di Miri. Penyerahan bantuan berbentuk sumbangan wang tunai dan bantuan makanan berkenaan melibatkan 101 penerima iaitu 51 penerima anak-anak priyatim manakala 50 penerima golongan kurang berkemampuan. Majlis Jalinan Kasih merupakan inisiatif Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat bagi meraikan mereka yang kurang bernasib baik dan beliau sendiri bergiat aktif dalam menyalurkan sumbangan kepada golongan memerlukan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng tiba di negara Brunei Darussalam semalam untuk mengiringi Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam lawatan pertama beliau ke negara berkenaan. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pejabat Premier Sarawak, sejurus tiba di Bandar Seri Begawan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menghadiri pra-mesyuarat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri di sebuah hotel di Ibu Negara Brunei. Pra-mesyuarat tersebut telah memperhalusi perkara-perkara kerjasama dua hala yang akan dibawa untuk perbincangan ketika menghadap Sultan Brunei hari ini. Turut mengiringi Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari adalah Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta beberapa kenamaan lain. Malam tadi beliau bersama Datuk Sri Anwar turut menghadiri majlis jamuan makan malam bersama diaspora Malaysia yang dianjurkan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Brunei. Manakala hari ini Premier bersama rombongan Malaysia akan menghadap Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah bertempat di Istana Nurul Iman dan seterusnya dijangka menghadiri majlis santapan rasmi di istana tersebut. Saudara, Sarawak akan memperkukuh hubungan dua hala dengan negara Brunei Darussalam melalui jawatan kuasa bersama Brunei Sarawak. Menerusi kenyataan media Jabatan Premier bersempena lawatan rasmi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ke Brunei semalam, Sarawak akan melanjutkan Brunei Malaysia Frequent Traveller Program BMFTP ke Kompleks Kastam, Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan CIQS Merapuk dan Sindumin untuk memudahkan pelancong ke Kota Kinabalu, Sabah. Kedua-dua negara akan meneroka proses digitalisasi di kedua-dua pusat pemeriksaan untuk mempercepatkan pergerakan pelancong, kerja-kerja persempadanan dan ukur sempadan tanah antara Malaysia dan Brunei. Sarawak juga telah meminta Brunei mengurangkan kecerunan jalan antara CIQ Mengkalap Sarawak dan Pos Kawalan Imigresen Labu Temburong, Brunei bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Selain daripada itu, Kerajaan Sarawak juga berhasrat mengukuhkan kerjasama dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan ketersambungan di kedua-dua negara serta pintu masuk antarabangsa.
Dalam pada itu, Sarawak juga menawarkan untuk membantu Brunei mencapai sasaran 10% campuran penjanaan yang akan dikuasakan oleh tenaga boleh diperbaharui menjelang tahun 2035 di bawah inisiatif Perjanjian Paris. Selain daripada itu juga, kedua-dua negara juga komited untuk memajukan industri pelancongan menerusi acara pelancongan bersama sekaligus mempromosikan Borneo sebagai destinasi pilihan pelancong. Ke arah itu, Sarawak bakal membuka pejabat perdagangan dan pelancongan Sarawak. Sementara itu, industri pertanian Sarawak akan bekerjasama dalam sektor pertanian dengan Brunei melalui inisiatif sektor swasta yang memberi tumpuan kepada padi, ternakan dan perikanan yang memanfaatkan kapasiti Sarawak sebagai hub pengeluaran dan pemprosesan ketersambungan dan jenama halal Brunei untuk pasaran Timur Tengah. Kerajaan persekutuan yang stabil amat penting bagi membolehkan fokus terhadap kerja-kerja pemulihan dan pembangunan semula ekonomi dapat dilaksana dengan lancar. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jeng Ek bersempena Tahun Baharu Cina Tahun Arnab kali ini, beliau berharap kerajaan perpaduan akan memudahkan usaha untuk bergerak ke hadapan. Katanya tahun baharu ini juga diharap memberi sinar baharu yang akan membawa kepada kegembiraan dan kemakmuran kepada semua rakyat. Like what we say always for the Chinese, 国泰民安. That we can have the safe country, that we can have the stable country, and every people of the Raya that we can live in harmony and happiness. 国泰民安. Joseph ditemui pemberita pada majlis rumah terbuka beliau yang diadakan di perkarangan Pejabat Pusat Khidmat Adun Bukit Asik di Jalan Tong Sang Sibu. Mengenai tahun 2023 pula, beliau mendedahkan fokusnya adalah memastikan Pelan Induk Pembangunan Semula Bukit Asik mendapat kelulusan daripada Kerajaan Sarawak. Beliau berharap Pelan Induk itu dapat disegera pelaksanaannya ke arah membawa satu perubahan besar di kawasan Bukit Asik. Ujarnya kebanyakan projek-projek di bawah Pelan Induk Pembangunan Semula itu akan dilaksanakan oleh agensi-agensi di bawah Kerajaan Sarawak. Lebih 5,000 tetamu menghadiri rumah terbuka berkenaan yang merupakan kali pertama diadakan sejak Joseph Cheng memenangi kerusi Dun Bukit Asik pada pilihan raya umum Dun Sarawak pada akhir 2021 lalu. Berpegang kepada prinsip berani mencuba menjadikan seorang belia Muhammad Faizal Irman berjaya dalam perniagaan cendol walaupun tidak mempunyai ilmu dalam perniagaan. Lebih membanggakan, anak jati yang berasal dari Limbang, Sarawak ini berjaya merangkul ikon belia perniagaan bersempena anugerah Perdana Belia Peringkat Kebangsaan baru-baru ini. Ikuti kisah yang memberi inspirasi ini bersama laporan yang disediakan wartawan Dalini Jupar Ali. Yakin dengan potensi diri, Muhammad Faizal meneroka perniagaan cendol sejak 8 tahun lalu. Kami pada tahun 2014 bermula di sebuah pondok usang di sebuah kampung, and then sekarang kita dah ada di 2 buah cawangan di Limbang dan di Miri, Sarawak. Dan di Miri pun kita buka cawangan yang kedua adalah semasa pandemik tahun 2020. Jadi satu rezeki yang tidak tersangka. Berkhidmat sebagai penjawat awam hampir 10 tahun, beliau membuat keputusan berani berhenti bekerja untuk memberi fokus kepada perniagaannya. Hasilnya hari ini cukup membanggakan diri dan keluarganya. Bapa kepada 3 cahaya mata ini mempunyai impian yang besar untuk membantu lebih ramai belia tempatan. Semakin besar kita berkembang, maka semakin ramai yang kita bantu. InsyaAllah sekarang pun kita dah ada 16 orang kaki tangan, dan saya percaya insyaAllah kalau kita boleh sampai ke 100 buah cawangan, kita boleh bantu lebih 1,000 orang untuk ada peluang pekerjaan. Dalam perniagaan ada cabarannya, namun dihadapi dengan tenang. Bahkan ketika pandemik COVID-19 melanda dunia, beliau membuka peluang pekerjaan kepada suri rumah dan belia tempatan untuk berniaga cendol tanpa modal. Kepada belia, ini kata-kata beliau.
Dia sebagai orang muda, teruskan beranikan diri, kena belajar daripada orang yang dah berjaya, dan kena ingat sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. So teruskan berusaha, jangan mengalah apapun yang terjadi. Kita kena percaya setiap sesuatu pasti akan ada hikmah dan Allah pasti akan berikan kemudahan. Jadikan kejayaan ikon ini sebagai pencetus semangat untuk para belia mengejar impian. Paling penting, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Talili Juparali, RTM. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi Rabu 25 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani.